Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anis, USCP PPD Hulu Perak. Kita mulakan program kita hari ini dengan umul kita Al-Fatihah. Dan salam sejahtera. Saya Anis. Hari ini kita bersiaran sekali lagi dalam slot perkongsian amalan terbaik bertajuk Inovasi Hyperdoc pertama dalam PDPR bersama guru-guru hebat kita yang tak asing lagi, iaitu Cikgu Yusof, Guru Cemerlang Sejarah dari SMK Sultan Azlan Shah Lenggong Perak bersama rakan beliau Cikgu Nur Hashimah Nawawi dari SMK Perempuan Taman Petaling Jaya. Sebenarnya kita amat bertuah pada hari ini kerana dapat bersama-sama guru-guru cemerlang kita bagi menjayakan program pada hari ini. Sedikit pengenalan mengenai Cikgu Nur Hashimah. Beliau adalah JU KSSM Sejarah Negeri Selangor dan JU Sejarah bagi Daerah Petaling Utama. Beliau banyak memberi ceramah serta bengkel mengenai teknik-teknik menjawab sejarah SPM sejarah serta menjadi pembentang perkongsian amalan terbaik dalam PDPC di daerah, negeri maupun kebangsaan. Itulah sedikit pengenalan tentang Cikgu Nur Hashimah. Bagi pihak PPD Hulu Perak, saya mengucapkan jutaan terima kasih atas kesudian tuan-tuan berdua, tuan-puan penceramah kerana meluangkan masa bersama-sama USCP PPD Hulu Perak pada hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta program kita pada petang ini. Kita ada 127 orang dalam talian. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya menyerahkan slot kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Nur Hashimah, saya ingin membuat sedikit housekeeping. Yang pertama, semua peserta boleh mengisi form kehadiran yang akan saya letakkan di ruang description. Di bawah sekejap lagi saya akan letakkan. Semua peserta juga perlu mengisi alamat email yang aktif serta nama yang betul ya. Kerana sijil akan dihantar ke email berkenaan. Anda semua akan menerima sijil selewat-lewatnya pada hari esok lah. Ya. Seterusnya di ruang description juga saya ada sertakan form penilaian program. Mohon semua peserta untuk mengisinya serta handouts juga saya akan sertakan di situ. Selain itu juga saya ada masukkan link kehadiran yang akan saya masukkan sekejap lagi ya. Suka untuk saya ingatkan link kehadiran pada hari ini akan ditutup selepas 10 minit sesi berakhir. Kehadiran juga akan dimasukkan ke PLC dalam SPL KPM bagi kehadiran pada slot-slot lepas setelah saya lengkapkan. Cuma kita tunggu kerana peserta-peserta boleh mendapatkan mata kredit pada bila-bila masa saja. Saya kira itu saja daripada saya. Saya serahkan slot seterusnya kepada Cikgu Yusof dan Cikgu Hashimah. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Puan Anis, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua rakan-rakan di alam maya? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada sahabat saya, kami hampir sedondon sebelah-sebelah saya ni kan. Okey, kepada Cikgu Hashimah kerana sudi menerima undangan daripada USTP PPD Hulu Perak, dan bukan USTP Hulu Perak saja tetapi sebenarnya kita nak berkongsi ilmu, idea dalam fasa PDPR ini untuk kita punya pengurusan dari segi panitia, dari segi bahan PDP kita, dan kita menggunakan pelbagai medium yang kita boleh anggap percuma untuk memudahkan urus kerja buat kita. Baik, sebelum saya nak mulakan, saya tak nak ambil masa panjang, saya nak bagi masa seluas-luasnya kepada Cikgu Hashimah, orang yang selayaknya toke hyperdoc sejarah, pakar hyperdoc sejarah, di Malaysia So sebelum tu kita nak buat sekejap tentang aktiviti Mentimeter. Mungkin rakan-rakan ada yang familiar, ada yang belum lagi kan. So ini adalah satu pendekatan kaedah yang kalau kita buat secara online, iaitu aktiviti yang berpusatkan murid. Biasa percuma sahaja. Ada yang belum pernah, ada yang dah pernah buat, tetapi kita buat sekejap. Ringkas sahaja aktiviti dia. Tentang Mentimeter. So alright, sekejap. Kepada rakan-rakan guru. Right. Boleh nampak slide saya? Cikgu Shima boleh nampak slide saya? Belum lagi. Okey, dah.
Dah ada. Okey, kepada rakan-rakan guru, minta masuk ke web ini iaitu menti.com. Okey, menti.com. Okey, cikgu pergi ke phone cikgu type saja menti.com. Okey, masuk dan cikgu masukkan kod ini. Kod dia 50018895. Okey, cikgu pergi, okey, cikgu mohon sekejap kita buat terus cikgu, kita nak tengok okey, respon daripada rakan-rakan guru tentang okey apa itu hyperdoc. Okey, cikgu minta saya nak minta rakan-rakan guru, kita ada 215 orang di talian. Okey, kita nak bincangkan, nak tanya pendapat dulu pengetahuan asas cikgu tentang apa itu hyperdoc. So saya ulang balik, cikgu pergi ke menti.com, cikgu masukkan kod ini 50018899. Okey, so saya masukkan pada live chat kita 50018895. Okey, saya dah masukkan kat situ dekat menti.com ya. Okey, so kita dah tengok live bagaimana. Okey, alright. Okey, dah confirm masuk dah ke? Okay. Ada yang belum masuk lagi? Okey, saya masih menunggu rakan-rakan untuk masuk tentang tajuk ini. Okey, soalan saya, apakah yang rakan-rakan faham tentang hyperdoc? Okey, silakan. Okey, silakan rakan-rakan. Okey, tentang sejarah. Okey. Selain daripada itu, apakah yang rakan-rakan faham tentang hyperdoc? Okey, tentang sejarah. Okey, baru seorang respon tak pasti. Okey, tak apa, teruskan cikgu. Ini akan membantu saya, okey, membantu Cikgu Shima khususnya tentang apa itu yang dimaksudkan dengan hyperdoc. So kepada rakan-rakan yang baru masuk, cikgu pergi saja sekali lagi ke menti.com, cikgu masukkan kod ini 50018895. Okey, silakan. First time dengar, okey, Cikgu Shima, first time dengar Cikgu Shima. Okey, silakan. Baru 4 orang respon. Rakan-rakan yang lain, simpan file, tak pasti, link dokumen, first time dengar. Okey, bagus. Doc yang ada hyperlink, one stop center, okey, first time, okey. Hyperlink bahan PDP, okey, untuk pautan yang lain, okey. Baik, sesuatu yang baru, tak tahu, okey. Okey, boleh ini untuk, ini juga rakan-rakan guru kita boleh gunakan aktiviti sumangsaran, okey. Kan bila kita nak gunakan aktiviti PDPR kan. So ini salah satu aktiviti yang kita boleh bermain dengan pelajar kita dan kita nak tengok respon pelajar, terutamanya kalau cikgu tengok kan, kalau cikgu buat dalam Google Meet kan. So kadang-kadang Google Meet tu pelajar hanya buka telefon kan, bayang tahu ke mana kan. So at least kalau kita buat beraktiviti ini kita boleh nampak. So cikgu, kalau yang di tengah-tengah tu, kalau contoh yang besar itu menggambarkan ramai rakan-rakan kita yang okey, berpendapat, ramai yang tak pernah dengar, ada yang tak pernah tak pasti. Okey, itu yang paling banyak Cikgu Shima so insya-Allah kejap lagi dengan ilmu okey yang ada pada Cikgu Shima, so dia akan merungkaikan segala masalah yang dihadapi oleh rakan-rakan berkaitan dengan hyperdoc ini ya. So lagi sikit. Okey, boleh masukkan link. Okey, hyperlink tak kenal. Okey, pertama kali dengar, gabung bahan pembelajaran. Okey, thank you. So di sini kita boleh tahu ada rakan yang dah tahu, ada sedikit knowledge tentang hyperdoc. Okey, ada yang belum first time dengar So konklusinya Cikgu Shima, konklusinya ramai rakan-rakan kita yang dalam talian ni ada 283, ramai yang tak pasti. Ada yang saja yang tak pernah dengar tentang hyperdoc. Okey, so itu saja untuk rakan-rakan untuk pengenalan. So saya nak serahkan perkongsian kita yang lebih panjang ini kepada sahabat saya, okey, Cikgu Shima. Okey, tak apa, yang tu cikgu boleh main dengan rakan-rakan yang lain nanti ya. Okey, baik. Alright, Cikgu Shima, kita dah dapat gambaran okey tentang bagaimana anak murid kita di dalam talian sekarang. Okey, so saya serahkan kepada sahabat saya Cikgu Shima. Okey, pentas, gunalah pentas ini untuk curahkan segala-galanya. Okey, termasuk dengan saya pun nak belajar lagi tentang apa itu hyperdoc. Silakan Cikgu Shima. Terima kasih. Terima kasih. Okay, saya share skrin saya dulu. Okey.
Boleh nampak skrin saya ya? Okey, nampak jelas cantik. Okey. So Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Anis yang berusaha. Okey. Terima kasih juga kepada Cikgu Yusof yang menjemput saya untuk membuat sedikit perkongsian berkaitan tentang HyperDoc. Okey. Saya telah memilih tajuk ini iaitu inovasi HyperDoc pertama dalam PDPR. Okey. Lepas dah main tadi menti.com, saya pun first time juga buat benda tu. So saya pun rasa macam wow, okay, sangat menarik. Okay, so HyperDoc, hari ini saya akan merungkaikan, saya akan share dengan cikgu apakah itu HyperDoc. Okay, pertama sekali inovasi HyperDoc pertama. So semalam ada orang dah PM saya, ada rakan saya yang dah PM saya tanya, Sima, kenapa pertama bukan pertama, typo error ke? Okay, tidak ya. Sebenarnya pertama di sini mewakili daerah saya, iaitu daerah Petaling Utama. Saya daripada daerah Petaling Utama di Selangor. Saya berkhidmat di SMK Perempuan Taman Petaling. Okay. So hari ini, saya dah tanya tadilah, Cikgu Yusof dah tanya tadi, apa itu HyperDoc? Ada orang yang pertama kali dengar. Okay. HyperDoc ni juga agak baru untuk saya. HyperDoc ini saya mula explore masa PKP kita yang pertama, iaitu bulan 3 tahun lepas. Lebih kurang masa PKP yang pertama. So saya punya pegawai SISC Plus, Puan Bat, dia message, dia cakap, Sima, ambil link ni, tengok apa kita boleh buat untuk bantu daerah. So saya pun ambil link tu, saya simpan. Saya dapat link tu, saya simpan. Sebab tak tahu je. Sebab saya adalah seorang guru yang sangat tradisional. Saya tak suka teknologi. Itu saya tahun lepas. Okay, saya tak suka teknologi, saya tak suka benda-benda yang melibatkan IT, saya memang tak pandai. Itu saya pada waktu itu. Tetapi disebabkan saya ni malu Allah dekat Puan Bat, dia kata dah tengok belum? Jadi saya nak bagi tahu saya adalah bukti terbaik seorang yang buta IT. Kalau ni saya memang tak pandai IT. Saya memang tak pandai. Ini memang kekangan untuk saya. Saya memang tak pandai. Jadi saya tak sukalah benda-benda yang IT ni. Saya cikgu tradisional. Saya suka yang tulis tu. Bawa pen, bawa marker, pergi tulis. Itu saya. Okey, pada waktu itu. Tapi disebabkan oleh norma baru, you suka ke tak suka, kita kena mula. Okey, HyperDoc ni apa? HyperDoc dia adalah dua perkataan, iaitu Hyperlink dan Google Doc. Okey, bila digabungkan menjadi HyperDoc. Okey. So nama tu catchy, Hyperlink Google Doc. Saya pun terfikir-fikir waktu tu, apa benda lah. Jadi saya pun mengikutilah kursus itu. Okey, ada 3 link kesemuanya, saya pun ikut. Cikgu Nomi, masa tu dari kan masa PKP kan kita banyak masuk online kan. So saya ingat cikgu tu adalah Cikgu Nomi. So saya pun masuk, Hyperlink Google Doc. Lepas saya tengok, saya tutup lagi. Saya tak buat apa-apa lagi. Lepas tu Puan Bat tanya lagi, Sima, apa progress? Tanya lagi, tak buat apa lagi. Okey, HyperDoc ni sebenarnya apa yang menarik sebab dia bersifat digital. Okey, dan interaktif. Okey, yang mana pelajar ni boleh belajar pada bila-bila masa. Okey, kenapa kita buat HyperDoc ni? Kenapa saya sangat tertarik dengan HyperDoc ni? Sebab saya selalu melihat keluhan cikgu-cikgu. Kita selalu up status, tak ada orang, kita online ada 5 orang, dalam kelas kita ada 30 orang, tapi kita online ada 5 orang. Lagi 25 orang tu apa jadi? Okey, bagaimana kita nak bagi tahu bahan? Kadang-kadang kita pun share video. Cikgu share nota, tapi bila masuk kan dia akan dah naik atas, student tanya, mana ada cikgu? Okey, so sebab itulah, okey, so HyperDoc ini merupakan bahan yang kita kata interaktif. Ada video, ada motion, ada warna. Okey, yang mana secara tak langsung mengikut teori kognitif lah. Masa saya buat benda ni, saya menggunakan teori kognitif. Okey, yang mana pembelajaran berasaskan pada multimedia ni secara tak langsung sebenarnya akan membantu pelajar untuk lebih engage dengan pelajaran. Okay, so sekarang kita kan dah tak pergi sekolah. So kita nak pergi online. Macam mana kita nak buat? Okay, alright. Ini adalah contoh-contoh HyperDoc. Okay, saya tunjuk dulu kat cikgu. Cakap, apa itu HyperDoc? Okay, ini adalah HyperDoc saya yang pertama, 1.0, which is tahun lepas. Okay, so saya buat, ini adalah dua HyperDoc. Okay, dalam HyperDoc ini, dia ada pelbagai link. Okay, so saya buatlah nak bagi nampak cantik, saya tulis kelas online sejarah bersama Cikgu Sima.
So saya ambil, ini yang SPM tahun lepas kan. So bagaimana kita nak engage? Jadi saya buatlah dekat diorang. So saya letaklah objektif pembelajaran. Ini satu chapter, satu hyperdoc. So dekat sini ada video, ada buku teks, ada nota ringkas. Okay, ni saya minta lah daripada Puan Hanita, saya tanya boleh tak? So Kak Ita kata okey. Lepas tu saya PM kat Rumaizah, saya kata saya nak letak dekat sini. So diorang cakap okey. And then quizzes. Toke quizzes saya tak lain tak bukan Kak Yus. Cikgu Yusnizan, JU daripada Gombak. Dia memang toke quizzes. Saya ni memang ambil quizzes dia. Okay. So menariknya tentang sejarah ni, cikgu-cikgu sejarah kat Malaysia semuanya pemurah. Okay, pemurah. Dia orang suka share. So bila share, sekarang ni kita pilih. Kita sebagai cikgu, macam saya akan pilih apa yang terbaik untuk anak murid saya. So saya letakkan dalam satu paparan. Macam ni. Okay. So saya buat chapter by chapter. Okay. So ni bab 1, ni bab 2. So tengoklah. Ada link YouTube. So saya letakkan lah. Okay. Ini adalah contoh hyperdoc saya yang paling berjaya tahun lepas. Yang mana ramai pelajar memang gunakan. Bila saya keluar pergi ceramah kan, saya buat teknik menjawab. Saya memang pakai hyperdoc ni. Okey. Bagaimana hyperdoc ini membantu? Okey. Kat sini ini adalah kerjasama saya yang pertama. Hyperdoc saya kerjasama pertama dengan JPM Perak. So toke untuk latihan topikal ni ialah Cikgu Yusof. Saya PM dia, saya tanya cikgu boleh tak saya nak buat ni. Masa tu dia pun macam blur-blur kan, apa benda lah budak ni nak buat. Lepas tu dia cakap okey. So saya bagi tahu lah, yang ni saya tak jual yang ni saya memang bagi percuma. So satu Malaysia kita share. Okey. So bagaimana dia berfungsi? So kita dah buat cantik, kita akan share link. Sebab itu share link. So bila share dalam grup, ni grup anak murid saya lah, 5T Cikgu Cima. So saya share. So bila anak murid saya klik pada ni, dia akan keluar paparan seperti ini. So paparan seperti ini. Semua yang berwarna biru ni, apabila kita klik dia akan terus ke paparan itu. Okey. So menariknya hyperdoc ni, kita kena bagi arahan yang jelas. Kita kena bagi tahu dulu ke anak murid kita macam mana nak guna. Okey. Contoh sebelum jawab quizzes mesti baca dulu. Nanti dia cakap tak ada buku cikgu. Tak ada buku tertinggal kat sekolah. So saya dah letak kat sini. Read, remember, recite, redo. So dia orang baca dulu. Saya cakap baca dulu. Baca dulu. Okey, cikgu buku teks tak ada. So tekan benda ni, terus pergi kat buku teks. So ini antara prototype yang pertama yang saya buat. Okey. Lepas tu saya buat ikut kelas, ikut chapter. Tahun lepas konsep yang saya ketengahkan adalah satu bab, satu link. Satu link ni kira macam semua ada di sini. Okey. Ini yang tahun lepas. Saya ajar form 4 kan. So ada pilihan raya. So saya letakkan di sini. Okey. So dia ada petak-petak dia. Setiap petak ni, saya ni seorang yang saya tak kreatif sangat. Saya seorang petak. Saya suka petak. So bagi saya, kalau petak tu senang tengok. Jadi anak murid saya dapat je link ini, dia dapat je benda ni. So dia tahu dekat sini ada peta minda, dekat sini ada buku teks. Saya dah siap-siap tulis ni. Refer muka surat berapa sampai muka surat berapa. Okey, sebab budak kadang-kadang dia biasalah kan, student kan. Okay, so towards the end, contoh masa bab 10 dah ada speaking text. Yang ni Cikgu Lawrence kalau saya tak silap. Dia share, so saya pun ambil letak kat sini. Punyalah nak bantu murid, kalau tak nak baca sendiri tekan. Sebab saya ada juga pelajar saya yang ada lemah dari segi membaca. Jadi tak boleh baca sendiri, tekan yang ni nak terus keluar. Okay, ada nota ringkas, ada video. Okay, so makna kata semasa PDP, sekiranya pelajar saya tak hadir, tak masuk, dia masih lagi ada semua ni. Okay. So dekat sini quizzes. Quizzes macam biasa, Cikgu Yusnizan, tak ada orang lain. Saya memang ambil quizzes dia. Dia share kat dalam grup. So apa saja yang share dalam grup, saya rasa okey lah kan. So saya memang kembang ni. Lepas tu buku. Selain daripada quizzes, saya ada buku. Saya memang pakai buku mentor. Ni okey dia Cikgu Yusof. Okay. So saya memang bagi tahu diorang. Okay. Buku ni memang saya pakai. So apa saja bahan yang saya pakai saya akan letak kat sini. So saya dah bagi tahu objektif page berapa sampai berapa untuk bab 8 kena ni. So apa yang kita kena buat. So ini prototype yang tahun lepas. Okay, tahun lepas. Okay, so bagaimana kita share. So kita akan bagi link ini. Kita akan bagi link kat dalam group lah. So 4T. Saya ajar 4T. So saya share. So bila pelajar saya klik
dia akan keluar macam ni. So dapatlah semua paparan ni. So dia pun akan cakap okey. Lepas tu dia cakap kelas mula pukul 11.40, break pergi minum dulu. Sebab kelas saya mula pukul 11.30 sebab back to back kan. So saya cakap pergi minum. So dia cakap okey. So ini cara kita berkomunikasi lah bagaimana kita buat. Okey. So dia ada petak-petak dia lah kalau cikgu tak nampak. Okey. Kalau cikgu perasan, saya juga ada sertakan satu prototype terbaru. Itu yang terbaru. Untuk cikgu-cikgu semua tengok bagaimana dia berfungsi, bagaimana how it works. Okay, how it works. Okay, untuk letak petak ni semestinya 6 petak, semestinya cikgu. Dia berdasarkan kreativiti cikgu. Macam saya bermula dengan 4 petak. Kalau cikgu perasan, prototype saya yang pertama 4 petak. Lepas tu apabila sesi brainstorm bersama dengan Puan Bat cakap okay kita boleh add on. Okay, throughout the journey, orang yang ada bersama dengan saya adalah pegawai SISC Plus saya, itu Puan Bat. Dia yang melihatlah daripada zero IT sampai bolehlah buat benda macam ni. Okay. So kita tengok yang ni. Lepas tu, so kita bagi bimbingan. Macam tahun lepas, SPM. Tak boleh jumpa pelajar. Kita tak boleh photostat. Kedai tutup. Don't worry. So kita ambil semua Google ni. So ini hyperlink. Sebab tu kita kata link. Okay, link ni nak ambil kat mana cikgu? Jangan risau cikgu. Dalam kita punya Telegram tu, cikgu-cikgu sejarah selalu share. Ambil je. Okay, nanti kejap lagi saya akan tunjuk cikgu bagaimana untuk menghasilkan satu hyperdoc. Okay. Bagaimana dia akan bantu cikgu supaya cikgu boleh tidur malam, tak rasa susah hati. Apabila pelajar kita tak kelas online, kita susah hati. Contoh, macam saya ada 30 orang budak. 25 masuk, 5 tak masuk. So 5 tak masuk tu apa nak jadi? So sometimes kita tak boleh marah kan. So kita pun tak tahu kekangan apa yang dia ada. Okay, so yang ni yang tahun lepas saya buat. Yang bestnya kalau kita pakai yang ni secara tak langsung, kalau kita pakai quizzes, kita juga boleh collect data. So daripada situ. So kita boleh tengok, okay trial Negeri Sembilan, 40 orang, 44 student saya jawab. So saya tengok, okay saya akan bagilah, okay good job. So saya tengok berapa markah dia, okay. Zahanis ni antara pelajar A+ saya, A+ saya, Hilya juga adalah pelajar A saya. Alhamdulillah berjaya kedua-dua anak saya ni. Okay, so ada orang tanya saya, Cikgu Sima, sejarah je ke boleh pakai? Tidak. Yang ni atas effort bonda saya, bonda pengetua saya, bonda Razila. Okay, mula-mula memang prototype kita buat untuk sejarah. Lepas sejarah dah berjaya, kita kembang Okay, yang ni geografi pun boleh buat. Ini disediakan oleh Cik Mok. Ini GKMT sekolah saya, kemanusiaan. Dia buat geografi. Yang sebelah sini mantan PK1 saya. Dia buat untuk biologi. So dia namakan dia punya biogun. Contoh nama dia gun. So dia letakkan semua bahan-bahan di sini. Okay. So makna kata bukan hanya subjek sejarah, matematik boleh, sains boleh. Sebenarnya ada banyak contoh yang saya nak tunjuk kat cikgu. Okay, so kita akan share dalam bentuk link lah pada ni. Okay, contoh kat sini, yang ni ekonomi, buku ekonomi. Yang ni cikgu ni, lepas tu Big M. So banyak cikgu-cikgu di sekolah saya, kita buat macam ni, macam sesi macam ni. Saya tunjukkan cara bagaimana mereka boleh buat. Okay, sebenarnya hyperdoc bukan hanya untuk sejarah saja. Semua subjek boleh. Tak ada yang, jangan bagi alasan tak boleh buat. Nak 2 petak, 3 petak, terpulang pada cikgu. Okay, so this is tahun ini, tahun baru, tahun kedua, so hyperdoc 2.0. Okay, apa beza hyperdoc 2.0 dengan 1.0? Okay, hyperdoc 2.0 saya buat dia macam lebih, sini saya letakkan link kelas. Saya letakkan link kelas. So apabila murid saya, kalau cikgu perasan yang saya bagi kat cikgu tu, saya memang tak birukan. Sebab apa, itu memang link kelas saya yang betul-betul. Kan saya bagi, cikgu semua klik, semua masuk kelas saya. Dah terkejut tak saya, ramai pula anak murid cikgu terima. Okay, so di sini ada link. Okay, kalau saya form 5, saya ada 2 kelas, Teratai dengan Orchid. So mereka akan klik link ini. Lepas tu ada link kehadiran, kali ni upgrade sikit. So 2.0 dah upgrade link kehadiran. Okay, lepas tu saya letakkan objektif pembelajaran. So yang ni adalah untuk 1 minggu. So 1 minggu apa yang mereka akan belajar. Contoh dia belajar tentang pembentukan Malaysia. Okay, so saya letakkan di sini buku teks. So for that particular, so klik dia akan masuk. Selain pada tu, yang kalau dia tak masuk, andai kata pelajar kita sometimes dia orang ada macam-macam masalah, tertidur,
tertidur, tak bangun, tak ada internet, semua tak sengaja. Okay, so saya letakkan juga video pembelajaran. Cikgu, video boleh ambil kat YouTube banyak cikgu. Kawan-kawan kita pun banyak sharing. Tapi cikgu tapis dulu. Cikgu tengok yang mana sesuai untuk anak murid cikgu. Bahan memang banyak tapi cikgu kena pilih. Okay, lepas tu saya bagi nota, ada nota. So kat sini video, ada 2 video. Gambar-gambar ni semua adalah untuk kecantikan saja cikgu. Tak ada fungsi pun gambar-gambar ni tapi nak bagi cantik. Kalau kosong togel je nanti budak tak suka. Okay, so di sini adalah latihan. Okay, contoh macam form 5 saya masih lagi pakai buku mentor. Lepas tu di daerah saya KIMED ada juga ni, ada modul daripada daerah dan juga quizzes. Macam biasa quizzes saya token dia Kak Yus. Okay, ataupun cikgu ada Google Form. Okay, kalau kita tengok ada ramai cikgu yang share. Contoh cikgu yang pemugah lah macam antara Cikgu Nuraini, dia pun ada share Google Form. Cikgu dah tak payah buat, cikgu ambil je dia punya link dan cikgu boleh masuk. Okay, so pembelajaran online sebab kita terikat dengan SOP. So saya bagi dulu bunga-bunga. So saya bagi juga untuk cikgu test. Okay, so saya buat untuk mingguan supaya saya senang untuk saya pantau budak saya. Kalau dulu saya buat satu chapter satu. Okay, saya letak semua sekali, saya dump in semua sekali. Jadi bila saya suruh buat kerja nanti diorang banyak lah, tak buat lah. At least yang ni secara mingguan. So kat sini. Arahan mesti lengkap cikgu. Arahan kena lengkap. Seolah-olah macam kita bercakap dengan dia. Sebab kan, so kita tekan. Lengkapkan latihan objektif di muka surat 56-57. So dia buka muka surat 56-57, minggu ni tugasan minggu ke-19 dia kena buat ni. Okay, lengkapkan latihan di muka surat 56 dan 57. Contoh. So dia pun buka dekat modul ni, dia ada kan, ni semua yang cikgu ada. Kata cikgu tak ada, jangan risau cikgu, jangan risau. Kalau tak ada, kita adakan. Jangan risau. Cikgu kalau nak buat, kalau bahan, kita ada semua bahan, satu hyperdoc boleh buat dalam masa 10 minit. Kejap ni saya tunjuk kat cikgu. Okay, so yang ni contohlah apabila pelajar masuk, so ni pelajar saya masuk lah, so link kehadiran. So saya boleh tally kan, sama tak link kehadiran dengan yang ni. Okay, so saya ada 2 kelas, satu teratai, satu okey. Yang ni saya tunjuk yang masuk banyak lah, yang masuk sikit saya tak tunjuk ya cikgu. Okay, alright, so ini beza 1.0 dan 2.0. Okay, 1.0 saya letakkan semua di sini. Jadi susah untuk saya rasa nak pembaharuan. So di sini saya letakkan link kehadiran. So kita boleh buat. Ini semua kreativiti. Katakanlah cikgu tak nak link ni. Cikgu buang lah cikgu. Cikgu tak nak link kehadiran. Cikgu just nak letak yang minima saja. Boleh. So makna kata untuk minggu ke-19 anak murid cikgu yang tak masuk kelas dia tahu. Okay, minggu 19 belajar apa, ada video. Okay, kalau cikgu jenis yang suka record diri cikgu. Cikgu masuk, cikgu record, cikgu boleh letak dekat hyperdoc ni. Tak ada masalah cikgu. So ini kita katakan no child left behind. Dia boleh tengok bila-bila masa saja. Okay. So sekarang kita nak tengok step by step macam mana kita nak buat hyperdoc. Okay, sebenarnya saya dah sediakan step by step yang ni. Tapi Cikgu Yusof kata, apa kata kita buat hands on. Saya terus tunjuk dekat cikgu-cikgu semua bagaimana kita boleh, saya tunjuk yang saya punya sendiri. Okay, sekejap Okay. Okay, boleh nampak saya punya ni? Boleh nampak tak cikgu? Boleh nampak. Kepada rakan-rakan contoh kalau rakan-rakan ada laptop kan, ada laptop di sebelah, lepas tu ada phone, kita boleh buat terus. Cikgu boleh ikut Cikgu Shima, dia akan buat secara hands on, step by step, sangat mudah. Okay, biasa saya kalau first time saya ikut tu 15 minit dah cikgu dah boleh buat satu hyperdoc yang mudah saja. Okay, yang mudah lah, kita kata yang ringkas. Nak cantik tu cikgu, nanti cikgu boleh make up dia. Okay, dia ada 4 step. Nak buat hyperdoc ada 4 step dia cikgu. Step yang pertama, cikgu mesti ada rangka. Rangka ni mana, apa benda cikgu nak letakkan dalam ni. Okay, kata cikgu nak ajar apa yang cikgu nak letak, apa yang cikgu nak pelajar cikgu ada. Contoh macam saya selalu cakap, saya akan bagi nota, saya bagi buku teks, saya bagi video dan latihan 4. Okay, so kita dah ada dah, kita nak apa. Okay, step pertama kena ada rangka. So cikgu ambil lah kertas, cikgu buat rangka cikgu dulu, apa yang cikgu nak. Okay, selepas cikgu ada rangka, cikgu kena susun bahan cikgu. Okey, susun. Contohnya cikgu kena ambil. Okey, ini saya tunjuk cikgu, saya mencadangkan cikgu pakai ID delima. Sebab di sini kita punya unlimited. Kalau kita pakai personal, dia limited.
So cikgu masuk unlimited. Okay, kalau daripada Google, contoh daripada okay. Cikgu Shima boleh tunjuk daripada awal-awal buka Google. Okay. Boleh. Paling awal. So kita buka daripada awal sekali. Paling awal. Okay, so macam ni kan. So cikgu tekan Google. So Google kan. So ni Google. Cikgu nampak button 9 ni. Saya tak tahu nama apa. Tekan button 9 ni. Okay, cikgu ambil drive. Okay, masing-masing masuk drive. Okay, ini drive saya. Okay, saya sebenarnya saya cakap dengan cikgu, kita kena curate. Yang ni memang saya belajar. Saya belajar dengan cikgu Aida Liza. Okay, dia kata kita kena susun bahan kita. Kalau kita tak susun bahan kita, nanti dia haru biru. Okay, jadi saya create satu folder dekat drive saya. Nama dia Hyperdoc. Okay, so bila kita create satu folder, okay, saya create lah. So kita pergi dekat sini, new folder. So kita masuklah. Hyperdoc 2021 contoh. So kita create. So dalam file tu kosong kan, tak ada apa. So dalam file Hyperdoc saya, memandangkan saya dah buat lama kan. So saya ada Hyperdoc SPM 2020. Saya ada Hyperdoc Form 5. Saya ada Hyperdoc Form 4. Okay, saya ada Form 1. Sebenarnya saya ni multi purpose. Saya ajar sejarah daripada Form 1 sampailah Form 5. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk dengan cikgu. Okay, salah satu cara. Okay, ini buku teks saya. Ini projek sekolah saya. Masa awal tahun kita nak buka sekolah, kita tak dapat buku teks lagi kan. Masa tu tak dapat buku teks. Jadi semua orang susah hati. Jadi kami telah buat macam ni. So this is one. Ni projek Taman Petaling. Okay, so kita buat buku teks digital. So kita bagi link ni kepada semua anak murid kita. Jadi kita senaraikan semua buku-buku di sini. So kalau anak murid saya klik nanti, klik Google Drive, so dia keluar. So dia akan keluar buku BM, buku apa semua. Tak semestinya hanya untuk PDP. Okey cikgu, dia boleh ni. Ini saya nak tunjuk panitia. Sebab saya ketua panitia sejarah kan. Nak tunjuk. Ini saya buat untuk panitia saya. Panitia sejarah SMK Perempuan Taman Petaling. Okey, so ada buku teks. So cikgu-cikgu saya tak boleh cakap tak ada bahan. Semua ada. Buku teks ada, DPK ada, ini dokumen penjajaran semua orang ada, dan juga RPT. Semua orang ada. Tak kisahlah ajar RPT, ajar form 3 ke, ajar form 4, semua ada. So kita letak one stop center. Okay. So bukan hanya untuk pelajaran saja. Kita boleh buat untuk macam-macam. Okay. So yang ni untuk panitia. Okay. So okay, sekarang kita nak pergi, kita buat tingkatan 4 lah tingkatan 4. So saya klik tingkatan 4 dalam Hyperdoc. Okay. Apa perkara yang cikgu kena buat? Okay, pertama sekali cikgu kena letaklah bahan-bahan cikgu. Video. Cikgu create dulu folder. Cikgu letak video. RTF ni adalah saya punya road to final. Road to final ni masa tu saya buat untuk tahun lepas lah. Road to final untuk form 4 saya latihan. PowerPoint yang cikgu dapat, cikgu kena susun cikgu. PowerPoint yang cikgu dapat. Ada ramai kawan-kawan kita buat dekat Telegram. Mana cikgu ambil, cikgu masuk kat sini. Okay. Dalam PowerPoint, okay, saya dah letak ikut bab. Cikgu kena buat macam tu. Okay. Cikgu kena pecahkan. Okay, kata bab 1. Okay. So dalam bab 1 ada pecah-pecah dia lah. Yang ni memerlukan kemahiran lah, kita kena buat. Okay. Kalau cikgu tak nak pecah-pecah, cikgu nak satu je. Boleh, tak ada masalah. Okay, cikgu nak dalam PowerPoint cikgu nak letak bab 1 tu terus 1. Macam saya sebab saya nak pecah-pecahkan. Okay, so ni terpulang pada cikgu, kreativiti. Lepas tu nota. Okay, saya dah ada PowerPoint, saya ada nota. Letaklah nota bab 10, bab 9, bab 4. So apa saja nota yang kita ada, kita akan letak kat sini. Okay, kuis dan latihan. Kita buat dekat sini. So yang ni pun sama. Saya akan create dekat sini ikut bab supaya senang kita nak cari. Ini memang cikgu kena buat. Kalau cikgu tak buat macam ni, memang dia akan ke laut. Cikgu cari sekejap lagi, jumpa, susah nak jumpa. Dah keluar dah bahasa utara saya. Saya orang Penang. Okey, ini adalah Hyperdoc yang saya buat dan ini adalah buku teks. Ini adalah buku teks digital yang kita pecahkan mengikut bab. Ni ada yang buat ni adalah Cikgu Azhari. JU Selangor. Dia rajin. So bahan tu kawan-kawan kita dah buat. Kita cuma ambil letakkan di sini. Okay, kita susun. Okay. Bila kita dah susun semua bahan kita kena create satu folder untuk Hyperdoc. So saya pun create satu folder Hyperdoc.
Okey, ini hyperdoc yang saya dah buat. Okey, so sekarang saya nak buat satu hyperdoc. Okey, katakanlah saya nak ajar bab 6. Saya nak ajar bab 6. Okey, cikgu create dekat dalam sini, dalam hyperdoc ni, supaya file cikgu tak lari merata-rata. Okey, first step, new. Cikgu tekan new, cikgu ambil Google Doc. Di sinilah datangnya. Okay, Google Doc. So dia pun keluar paparan putih ni untuk cikgu. Okay, cikgu pun tulislah kelas sejarah tingkatan 4 bersama. Mesti cikgu selalu tanya saya kan, kenapa nak kena sebut bersama Cikgu Shima, bersama Cikgu Shima? Kena cikgu baru ada keberpunyaan. Okay, so sekarang ni saya nak buat macam ni, lepas tu saya nak buat petak. Saya biasa petak cikgu, tak ada tempat lain. So kita pergi insert. Mesti petak, enter, bagi jarak sikit, insert, table. Saya ambil kadar 4. Okay, so mula-mula kita nak letak apa? Kita letak buku teks lah. Buku teks ni penting. Buku teks. Kat sini kita letak nota. Okay, lepas tu kat sini kita letak video. Lepas tu kat sini kita letak latihan. Okay, ini paling basic lagi. Ini paling basic. Yang ni kita kata belum make up lagi. Ni benda basic yang cikgu buat dulu. So kita letak di tengah-tengah. Cantik lah kan? Okay. Yang ni pun kita letak tengah-tengah. Mana dia? Tengah-tengah. So macam mana dia? Okay. So sekarang inilah rangka kita. Rangka ni cikgu boleh tambah dari semasa ke semasa. Cikgu nak tambah macam mana, cikgu boleh buat. Tak ada masalah. Okay. So sekarang kita nak belajar bab berapa ni? Lupa tulis bab pula. Okay. Bab 6. Okay. Bab 6. Ancaman komunis. Okay. Dan pengisytiharan darurat. Okay. So kita pun letak lah ni. Ni belum make up lagi cikgu. Ini rangka. Ini namakan rangka. Kita nak buat ni semua dah ada rangka. Okay. So sekarang buku teks. Step yang kedua. Dah rangka dah siap. Step yang kedua, inilah datangnya pentingnya kita susun kita punya ni. Okay. Saya nak buat buku teks kan. Highlight buku teks cikgu. Okay. Tu nampak mana dia. Okay. Teks. Nampak pin ni cikgu. Insert link. Okay. So insert link ni kita nak ambil kat mana? So insert link kan. So kita pergi dekat kita punya Google Drive. Kita pergi dekat kita punya hyperdoc. Kita cari buku teks. Okay. Kita buat bab 6 kan. Okay. Cikgu right click. Right click. Get a link. Bila cikgu dapat get a link, cikgu nampak kat sini restricted. Okay, cikgu kena open link dulu. Restricted. Anyone with the link. Okay, kalau cikgu pilih Ministry of Education, hanya ada akaun MOE, akaun delima je boleh buka. Tapi kadang-kadang student kita dia pakai Gmail. So kita buka je. Anyone with link, boleh view saja cikgu ya. Kita bagi dia boleh view sahaja. So kita copy link, done. Cikgu mesti tekan done. Lepas tu pergi dekat sini, cikgu masukkan dekat sini, cikgu paste, cikgu apply. Okay. Cikgu tekan tengok. Tada! Sebab tu saya cakap, kita kena susun bahan. Okay, sekarang kita nak nota pula. Okay, kita klik nota. Pergi dekat tu. Ulang balik proses yang sama. Pergi kat sini, kita pergi dekat hyperdoc form 4, kita cari nota. Okey, kata alamak nota bab 6 tak ada. Okey, katalah kita ambil lah bab 7 lah, boleh lah kan. Pergi kat sini, ulang lagi proses, get a link. Okey, restricted, cikgu kena open restricted, anyone with link, open, dan pergi kat sini, you paste, apply. Okey, cara yang kedua, video. Sekarang ni video, saya nak tunjuk cikgu boleh ambil daripada YouTube ataupun cikgu boleh ambil daripada direct daripada kawan-kawan kita ajar. Boleh, tak ada masalah. Copy dekat sini video, cikgu tekan link,
Okay, kata nak ambil daripada Telegram. So this is Telegram. So kita pergi Telegram kita real. Real tingkatan 5. Okay, dalam real tingkatan 5 ni ada banyak you share. Okay, contoh. Yang ni lah. Contoh, nampak tak? Dia terus ni, daripada link ni saya nak tunjuk ni. Okay, katakanlah kat sini, cikgu nampak ni, cikgu right click, copy link, ambil je lah link ni. Lepas tu cikgu pergi balik dekat cikgu punya sini, cikgu paste, apply. Cikgu tekan video, dia terus masuk YouTube. So makna kata, dia hanya memerlukan link sahaja. Latihan. Okey, latihan ni kata kita nak pakai quizzes. Okey, saya tunjuklah. Kalau quizzes, saya kena buka quizzes saya sendirilah. Okey, contoh. Sebab saya quizzes ataupun kita kata latihan, okay, kita pergi dekat sini, pergi kat Hyperdoc, pergi dekat quiz dan latihan. Okay, saya ada contohlah kat sini. Bab 1 tak ada pula. Mana dia pergi? Okey, kata kalau tak yang ni tak boleh ni. Okey, sekejap Okay, katakanlah latihan hari ni, lepas tu katalah cikgu tak isi lagi. Macam saya kan tadi, alamak tak isi kat mana? Cikgu jangan risau. Pergi dekat sini, cikgu buka lah cikgu punya my quizzes. Macam saya my quizzes kan, saya buka lah quizzes saya. My quizzes. Okay, bab 7 kan? Okay, bab 7. So ini, bab 7 tadi kan? So kita tekan quizzes. Okay. So assign homework. Assign homework, cikgu buat macam biasa. Buat macam biasa. Due dia bila, cikgu masukkan due. 18 hari bulan. Due lah semua, katalah cikgu tunjuk benda ni. Cikgu assign. Cikgu share link. So makna kata cikgu dah copy link. Cikgu pergi kat sini. Cikgu pergi dekat latihan. Cikgu tarik link. Cikgu letak kat sini. Cikgu paste. Cikgu apply. Okey cikgu, sekarang dah siap. Dah masuk quizzes. Okey, kalau kata nak Google Form, contoh, saya cakap kan ada cikgu yang cikgu Noraini. Contoh cikgu Noraini. Katakanlah cikgu Noraini, saya ada personal channel saya. Okey, saya ada personal. Saya susun semua bahan saya. Cikgu yang share bahan semua saya susun. Saya sendiri memang akan contoh kat sini, ni cikgu Asmahan. Ni one of my favourite jugalah. Saya akan simpan semua kat sini. So ni cikgu Gani. Okey, katalah ni Google Form cikgu Gani. Cikgu Gani kan selalu share kan. Group wall. Ambil je cikgu, nampak ni. Kita ada group wall kan. Katakanlah ini bab 7. Ataupun cikgu jumpa mana-mana link yang cikgu rasa sesuai. Ni macam ni Google Form. Cikgu copy link. Okey, cikgu pergi balik dekat cikgu ni, latihan kan. Enter. Katakanlah nama dia Uji Minda. Contohlah cikgu kata Uji Minda. Cikgu buat nama dia, tak ada masalah. Cikgu klik kat sini, cikgu pergi kat sini, cikgu paste. Apply. Cikgu tekan Uji Minda, dia masuk Google Doc. Okay, dia terus pergi. Yang ni, raja berperlembagaan. Ni yang saya cakap tu. Ni cikgu-cikgu yang raja ni. So dia orang share. Macam yang ni tak use dah share. So kalau dia share tu as admin. So kita tukar. Okay, sekarang ni nampak tak cantik. Semua putih, tak lawa. So senang je cikgu pergi dekat file. Okay, nak bagi cantik. Kalau macam ni, page setup. Pilihlah colour cikgu. Cikgu nak colour apa? Pink. Okey, kita pilih A4. Okey. Semua dah terang macam ni pula. Okey, jangan risau cikgu. Kita select dalam ni semua. Saya suka warna putih. Selalu ni saya akan letak dia. So kadang-kadang dia ada juga manja-manja dia. Okey. Saya akan pilih kat sini. Mana dah saya punya benda tu dah lari. Mana dah saya punya ni dah lari. Tools. Okay, saya akan okay, so kita letak macam ni kan. Sudah lari kan. Kita pun ketengahkan dia balik. Salah macam ni. Okay. Katakanlah cikgu kata tak nak cikgu nak tukar yang dalam ni, colour lain. Okay. So cikgu pergi kat sini. None.
Alamak. Saya ni kalau sebab ni kan, tangan saya gigil-gigil juga ni sebab orang tengok kan kalau buat sendiri tak ada. Okay. Saya letak macam ni. Kalau cikgu nak buat macam ni, cikgu nak highlight perkataan dia. Ataupun cikgu tak nak highlight perkataan, cikgu undo balik lah. Okay. Ataupun cikgu nak, saya punya mana dah hilang benda Allah tu. Ni dia. Saya putihkan. Saya suka putih kat dalam dia. Okay. Katalah tulisan ni, cikgu adjust lah ni. Pergi jadi font. Cikgu tak nak Arial ke ataupun cikgu nak besarkan tulisan. Okay. Ini sebenarnya adalah satu hyperdoc dah. Dah satu hyperdoc dah ni. Tapi ini yang basic. Tak ada arahan. So kalau kata cikgu nak tambah arahan, cikgu nak masukkan gambar, copy paste dia cikgu. Copy paste. Okay, katakanlah cikgu nak ambil gambar buku teks sekarang. Buku teks tingkatan 4. Okay, cikgu pergi kat sini, Google. Katalah cikgu nak bagi cantik kan. Ambil buku teks. Okay, teks digital. Okay, buku teks digital. Sekarang untuk tingkatan 4. Ambil dekat image. Okay, gambar dia kan. Right click, cikgu copy. Pergi balik kat sini. Ctrl V, cikgu paste. Nampak? Lepas tu cikgu adjust lah dia. Cikgu adjust lah. Gambar-gambar tu semua cikgu boleh lah letak bagi cantik. Cikgu nak buat bagi lawa. Cikgu nak letak gambar cikgu ke. Cikgu nak letak emoji kartun-kartun ke. So ini adalah hyperdoc yang basic. Basic sahaja. Okay, saya dulu masa mula buat 4 saja. So dekat sini basic. Basic makna kata apa perkara yang kita nak ada. Okay, supaya pelajar kita tak ada yang ketinggalan. Tak ada orang yang ketinggalan. Katakanlah dia tak boleh masuk ataupun ada adik-beradik yang berkongsi peranti. Okay, kadang kakak masuk, adik tak masuk. Jadi masa kakak tak masuk tu, kakak dah terlepas. Jadi macam mana? Sebab tu kita buat macam ni. Okay, so ini akan membantu pelajar tu. Okay, kita dah siap lah. Contoh lain ni lah, kita kata yang biasa-biasa ni dah siap. Okay. So step ketiga dah siap. Sekarang macam mana kita nak share? Okay. Dia ada 2 cara untuk kita share. So katalah inilah hyperdoc cikgu. Cantik ni. Contoh So cikgu nampak button share. Jadi sekarang ni private to only me. Sekarang saya seorang je boleh tengok. Sekarang saya nak semua orang tengok. So saya tekan button share. Saya skip. Saya belum letak nama dia, minta maaf. Dan kita kena letak nama dulu lah, bagi nama. So ini adalah T4 B6. Saya selalu lupa macam tu. Kita tempat B6 hyperdoc dia. Okay. So kita kena name Okay. Lepas tu nampak get a link cikgu. Kita always restricted. Kita tak buka link. So siapa pun tak tengok lagi. So saya letak kat sini. Saya pergi restricted. Anyone with the link. Okay cikgu, nampak kat sini. Cikgu hanya buka view only cikgu. Cikgu jangan bagi orang komen, nanti dia boleh komen. Nanti cikgu akan dapat lah notification dia komen. Ataupun editor orang boleh tukar. So cikgu, saya selalu menjaga lah. Saya memang takkan bagi siapa-siapa komen atau edit saya punya link. So saya letak view sahaja. Cikgu kena copy link cikgu. Dan lepas tu cikgu pergilah kat Telegram. Okay, sekarang saya pergi Telegram, saya cari Cikgu Yusof. Saya cari Cikgu Yusof. Okay. So saya letak kat sini, saya paste. So dah dapat. So Cikgu Yusof boleh. Lepas tu Cikgu Yusof pula dia kata, yang ni best ni, dia nak share kat dalam ni. Dia ada benda ni juga, jadi dia boleh pergi dekat ruangan chat. Dia ambil, dia paste. Link ini kita bagi dekat student. So, bila student klik, dia akan dapat paparan yang sama. Dapat paparan yang sama. Okey, ini cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, kita boleh, alamak, minta maaf, kata padam. Minta maaf. Okay, sorry. Betul, masuk balik. Alamak. Minta maaf cikgu, saya dah ter. So, pergi balik kat Google Drive. So jangan risau cikgu, semuanya dia save. So kita pergi dekat hyperdoc tadi. Okay, hyperdoc form 4. So hyperdoc. Okay, tadi kita buat. Okay, ini T4 B6 kan. Okay, sekarang saya dah share. Itu satu cara. Satu cara lagi kita share nak nampak cantik.
cikgu boleh share PDF. File, cikgu pergi. Dia ada 2 cara. So kita nak dia cantik. So kita boleh pergi dekat download, pergi dekat PDF. So kita nak PDF version. Okay. So open. Dia ada 2 cara. Cikgu terpulang pada cikgu kan. Katalah yang ni kan. So, macam ni. Saya kena save dulu yang ni. Save dulu. Saya letak dekat desktop T4B6. Saya save. Okay. Sama juga konsep dia. Saya pergi dekat sini. Saya pergi dekat T4B6. Saya share balik dengan Cikgu Yusof. Saya klik button send. Okay. Cara dia nampak dia berbeza dia akan keluar berbeza. Yang ni PDF. So student dia keluar. So dia tak boleh dia keluar macam ni. Lebih cantik, dia lebih kemas lah berbanding kalau dekat phone, version phone dia lebih kemas. Okay. So ini lebih kemas. Kalau cikgu nak bagi macam doc ni, dia ada pro and con. Okay. Contoh, katakanlah saya buat sekarang, contoh katalah sekarang saya buat benda ni, saya edit. Okay. Katakanlah saya edit nota ni, saya nak letak gambar komunis. Okay, saya pergi dekat sini. Saya pergi dekat Google balik saya. Okay, katakanlah saya nak ambil gambar komunis. Contoh. Okay, saya pergi dekat image. Okay, katakanlah saya nak ambil gambar ni lah. Copy. Okay, saya pergi dekat saya punya doc ni. Okay, saya paste. Okay, katalah macam ni kan. Okay, sekarang kita boleh cantik sikit. Okay. Kalau saya share dekat student saya, okay, dalam bentuk drive contoh ni saya buka daripada Cikgu Yusof ni saya klik balik kat sini. Bila student buka, dia akan terus appear benda ni. Dia akan terus appear ada gambar yang kita baru edit tu. Apa saja yang kita edit student kita dapat. Tapi kalau kita print macam ni daripada PDF, dia tak keluar. Dia tak keluar. Maknanya kata kita dah stable. Sebab tu ada pro and cons. Bila cikgu punya HyperDoc dah stable, kita tak nak edit apa-apa, cikgu boleh pakai PDF. Tapi kalau cikgu masih lagi nak edit, kita pakailah dalam bentuk Google Drive. Share daripada Google Drive punya ni. Jadi apa sahaja saya tukar. Sekarang yang ni diklik yang saya hantar kat Cikgu Yusof. Ada gambar ni ada gambar ni. Okay, katakanlah tiba-tiba saya perasan, alamak gambar tu salah. Okay, so gambar ni salah. Tutup balik Kak, alamak salah lah gambar tu. Okay, saya delete. Okay, saya dah delete ni. Dah tak ada. Okay, so cuba kita tengok yang dekat Cikgu Yusof. Pergi balik dia kata, masih lagi link yang sama, bila buka dia potong. So sebab tu kalau kita share belum stable. Bila kita punya HyperDoc kita belum stable, makna kata cikgu ada setengah-setengah. Okey, contoh cikgu tak nak open video lagi. Cikgu ada buku teks dengan nota saja. Cikgu tak ada video. So tak ada masalah. Cikgu share dulu benda ni. So kita pun boleh ajar. So konsep dia di sini, kita boleh tambah sebanyak mana yang kita nak buat. Dia ada macam-macam. Okey, cikgu konsep dia adalah link. HyperDoc adalah berbagai link dalam satu doc. Okey, sebab apa kita buat di Google Doc ni? Sebab kita nak share. Kalau kita buat di Word, kita tak boleh share. Susah sikit nak share. So yang ni kita share. Kita boleh tukar. Apabila kita tukar ataupun kita buat penambahbaikan, tiba-tiba saya kata tak naklah latihan ni, saya boleh delete. Okey, so makna kata ini belum stable. So belum stable lah. Makna kata cikgu boleh tambah. So cikgu nak add gambar, buat bagi dia cantik, ada masalah. So basic dia di sini adalah yang mula-mula sekali kita buat adalah rangka. Ni kita panggil rangka lah. Ini bermula dengan rangka macam ni. Lepas tu pentingnya, tadi cikgu Yusof tanya saya boleh buka terus ke? Saya boleh macam daripada Omni kata ni kan. Tapi kenapa saya susun bahan saya? Kenapa saya susun bahan saya? Bila kita susun bahan kita macam ni, jadi saya dah tahu dah. Jadi semua HyperDoc Form 4 saya ada kat sini. Saya tahu video, saya tahu RTL, saya tahu PowerPoint, semua saya susun kat sini. Jadi bila saya nak cari HyperDoc, contoh saya nak ajar bab 6, saya pergi dekat HyperDoc ni, saya dah nampak dah. Oh ini Merdeka, ini bab 9, ini pilihan raya.
Semua ada kat sini. So makna kata kita susun, cikgu tak pening. Ni satu teknik juga cikgu. Bila kita susun bahan, sangat penting untuk kita susun bahan kita. Kalau kita tak susun bahan kita, dia boleh pergi ke boleh ke mana-mana. Nanti dia akan, mula-mula saya buat sebelum saya berguru. Masa mula-mula saya buat sebelum saya berguru dengan saya kena bagi kredit pada cikgu Aida, teacher Aida Lisa. Okay, saya belajar dengan dia. Dia kata kena susun, curate bahan. So memang kita kena susun dulu, memudahkan kita. So bila kita ada bahan, cikgu tengok, kita boleh buat, saya boleh create satu hyperdoc dalam masa 10 minit. Okay, contoh hyperdoc saya, contoh hyperdoc ni dia ada banyak kegunaan. Kita tak semestinya buat untuk PDPC saja. Cikgu nak buat, ni hyperdoc tahun lepas saya buat. Okay, contoh ini misi 2020. So contoh tahun lepas saya buat untuk teknik menjawab. Yang ni kita dapat inputan daripada PPD Petaling Perdana. So Cikgu Yusof ada, saya ada, Cikgu Azhari ada, Cikgu ada. Jadi kita combine semua teknik menjawab itu. Saya bagi dekat budak saya. Kadang diorang tak masuk, tertinggal, ada kelas. So saya combine semua siri ni. Siri 1, siri 2. Jadi saya share dengan anak murid saya. Jadi anak murid saya tak ada yang ketinggalan. So konsep di sini kita susun. Kita kalau bagi, kalau kita buka Telegram, kita susun, hari ni kita hantar latihan. Nanti dia tak tersusun, dia nanti lari kat sana, lari kat sini. So tak boleh, susah nak kejar. Nanti kata, ada ke cikgu share? So tak ada. Okay, so ini antara projek tahun lepas lah. Bukan nak mempromosi, tidak. Contoh kebetulan ada Cikgu Yusof di sini. Okay, lepas tu kita katakan lepas tu ada misi 60 hari tahun lepas. So 60 hari sebelum ni saya buat untuk tajuk-tajuk fokus. Ni semua bukan saya buat. Saya kena berterima kasih dekat Cikgu Saleh. Dia share dekat YouTube, saya ambil dia punya link, so pelajar saya tengok. Okey, bila kita kata tengok dekat YouTube, kadang-kadang terlalu banyak student kita tak tahu. So kita kena guide. So di sinilah kita guide student kita. Jadi bila-bila masa dia ada masa ke dia tak ada masa, bila-bila dia free dia boleh tengok. Dia nak belajar bab 1 dia tekan. Ini dia maksudnya pembelajaran kendiri. So kita pun tak susah hati cikgu pun tak lena malam fikir aku tadi online 3 orang je, lagi 27 hilang, apa nak jadi. So dekat situ pentingnya lah. Pentingnya cikgu kita kena menjaga hati kita. Lama lagi kita nak PDPR ni. Ini baru hari keempat, ada 21 hari lagi. Bagaimana kita nak mendepani benda tu? Okey, cikgu boleh buat seminggu sekali ataupun cikgu nak buat boleh je. Okey, cikgu mula yang ringkas-ringkas dulu. Tapi ni saya buat untuk Cikgu Gani. This is one of my favourite. Last year saya buat untuk Cikgu Gani sebab saya rasa Cikgu Gani punya dia buat dengan CV dia sangat best. Jadi saya buat, saya ambil Cikgu Gani ni, saya bagi kepada budak-budak saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah GP untuk sekolah saya tak nak sebutlah berapa GP saya malulah nak sebut. Okay. Tapi saya nak bagi tahu, saya nak share je. Ada berlaku sedikit peningkatan, maknanya kata ada lebih baik lah. GP tu semakin mengecil. So kita buat macam ni. So dia boleh belajar lah, dia nak belajar tajuk lambang, dia klik kat sini, terus pergi dekat YouTube Cikgu Gani. So Cikgu Gani antara orang yang ada banyak bahan. Tu saya bagi tahu, saya buat untuk dia. Okay. Lepas tu kita ada EAT, kita ada banyak lah tahun-tahun lepas punya hyperdoc. Okay. Kertas satu. Okay. Hyperdoc kertas 1 saya, ini saya buat untuk trial state. So banyaklah kita sebenarnya bukan hanya untuk PDPC saja. Kreatif tu akan datang. Konsep dia adalah kita susun bahan kita. Kita susun, kita pandu anak murid kita. Supaya saya punya konsep no child left behind. Tak kisahlah kalau mungkin dia tak boleh masuk online, tapi dia boleh tengok bahan-bahan yang kita bagi. Alhamdulillah cikgu. Kalau cikgu kata, dia tengok ke? Tak apa cikgu, kita husnuzon. Cikgu sejarah kan, saya cikgu sejarah, saya pun ajar penjagaan juga. Saya husnuzon, tak apa. Jalan je nak. Okay, so ini antara yang tahun lepas. So bila tahun ini saya upgrade sikit. Nak kata upgrade banyak tu tidak. So saya buat macam ni lah. So ada buku teks. So ini antara projek. Okay. Saya nak share sikit lagi dengan, ni saya dah share kan step by step. Saya nanti kata pula masuk bakul, angkat sendiri, tidak Sebenarnya hyperdoc ini juga
saya nak share bonda saya telah bentangkan untuk amalan terbaik di daerah memilih HyperDoc. Ini adalah cikgu-cikgu daerah saya, cikgu-cikgu sekolah saya, mana rata-rata boleh buat HyperDoc. So tak ada orang tak boleh buat HyperDoc. So kita buat macam ni. Lepas tu saya juga bentangkan di daerah juga. Okay, ni kesayangan saya Puan. Okay, lepas tu yang ni. Yang ni adalah JU di daerah saya. Okay, Cikgu Haizan, nampak dia adalah seorang fikir ya. Dia buat untuk semakkan RPH. Dia buat untuk semakkan RPH. Dan dia juga buat untuk kajian kes. Nampak? Dia boleh pelbagai cikgu. Dia boleh pelbagai, mudah cikgu boleh tengok. Dia letakkan. Mana kata kita guide. Di sinilah datang bimbingan kita. Guru sebagai pembimbing. So di sinilah kita. Okay. So saya juga dah bentangkan. Ini projek pertama, pembentangan pertama saya di Convention Guru Cemerlang Kebangsaan tahun lepas di Kota Baru. So saya balik daripada sana. So saya kembang biakkan lagi. Saya mewakili tim Selangor di sana. Lepas tu kita share dalam kolokium, lepas tu impact terbesar saya rasa apabila saya kongsikan dekat amalan terbaik kebangsaan Perlis. Yang ni kemunculan pertama saya yang saya masuk ni, salah seorang peserta Cikgu Saedah. Cikgu Saedah ni pun present juga hari tu. Dia ni saya guide dia melalui Telegram je. Dia guru cemerlang, saya betul dia guru cemerlang. Dia hantar ni, saya guide buat HyperDoc melalui Telegram sahaja. Akhirnya dia menghasilkan, dia bersama tim dia menghasilkan 19 HyperDoc last year. Dia orang buat dan dia share. Okay, dia share kat dalam ni. Lepas tu kita juga di daerah, of course kita buat ni Puan Hajar Marfuatun, saya punya KPPD saya. Okay, kita buat perkongsian. Lepas tu kita juga buat untuk JU, sebab saya JU Selangor. So kita buat juga untuk JU, hashtag dia kongsi sampai pandai. Okay, sebab tu saya cakap kongsi sampai pandai. Yang ni Cik Alias. Ni Cik Alias saya. Dia kata, Shima kalau buat ni, lepas ni orang mesti boleh buat. Okay, so kami buat pagi, petang tu, ni contohlah dalam grup JUD. So Cikgu Azhari. So ini dia punya quizzes, nampak? Orang-orang IT kalau buat memang cantik. Nampak? Saya punya petak kan? Dia punya lebih cantik. Ni Cikgu Azhari. Lepas tu Kak Hidayah. Kak Hidayah pun buat macam ni, macam modul. Sebenarnya kita boleh buat satu buku kita pecah-pecah. Itu kreativiti cikgu. Yang ni, ini Tokyo quizzes. Yus, Cikgu Yus Nizan. Dia memang tengok dia lagi high upgrade lah. Dia letak QR code. Lepas tu dia letak gambar. Lepas tu dia letak Google dia punya ni. Semualah letak. Macam-macam. Kita boleh seorang macam kita pergi kelas. Kadang-kadang kita tak boleh masuk kelas kan. Kita bagi je HyperDoc ni. Tapi kita kena bagi tahu arahan kena jelas. Arahan kena jelas supaya apa pelajar kita kena buat. Step 1, step 2. So macam kita bercakap dengan dia lah. Okay. So tentulah ini adalah bonda saya, bonda Razila. Di sinilah bermulanya HyperDoc. Bila saya nak cakap ni macam sebab HyperDoc ni mula daripada kosong saya tak tahu apa-apa. Hanya orang-orang tertentu je tahu betapa saya buta IT. Saya lah orang tu. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini, saya nak menyeru semua rakan-rakan buku saya. Okay, kita kalau kita letak barriers, kita memang tak boleh. Saya ni boleh tanya bonda saya, PM dia pun, saya memang IT saya memang cloud. Tapi saya belajar lah. Okay, dan saya nak semua orang tahu, inilah pencetus dia HyperDoc. Orang yang, bila saya cakap saya sebab orang yang ada bersama dengan saya melihat HyperDoc saya 2 petak. HyperDoc saya pada 2 petak, tak ada warna, tak ada gambar. Lepas tu Puan Bat ni antara orang yang memang akan support kita. Sebab tu saya nak jadi support system untuk rakan-rakan guru saya. Semua orang ni kalau rasa, sebab tu saya share, saya nak cikgu semua tak ada rasa macam kan kita masuk kelas, kita prepare bahan, kita buat bagus-bagus ni, tiba-tiba budak tak ada. So sebab tu kita bagi HyperDoc. Okay, dan kenapa adanya quizzes, adanya perform atau apa-apa saja link yang cikgu buat ni adalah sebagai macam mana kita ukur. Kita tak nak shock sendiri juga kan, ajar macam mana. Okay, macam Cikgu Yusof contoh Cikgu Yusof dia ada link Telegram dia, ataupun dia malam-malam dia ada buat tadi kan menti kan, menti malam-malam saya ada tengok dia ada yang baru, Sokratif. Okay, saya tengok jawapan-jawapan tu, saya berkata okay nanti bila cukup dia punya ni saya akan compile,
Sebab saya akan letakkan ni. Sebab ada soalan tau, saya tengok okey saya akan letak soalan ni, letakkan, saya akan hyperdogkan benda tu. So nanti student saya boleh tengok. Sometimes pada waktu itu student kita memang tak boleh reach. Tapi selepas tu bila dia relax, santai-santai, dia boleh reach. Okey, itu yang pentingnya. Hyperdog ni sebab kita nak, satu nak mudahkan kerja kita. Kita memang nak mudahkan kerja kita. Dan kita tahun depan boleh pakai lagi. So kita boleh kita boleh pakai tahun depan, lepas tu cikgu boleh edit. So rasa tak nak, cikgu boleh edit. Lepas tu cikgu boleh tutup link. Kalau kata macam cikgu dah edit, cikgu nak tutup link, cikgu tutup link. So orang tak boleh pakai dah. Okay. So sekian saja perkongsian saya. Okay, saya share dengan cikgu hari ni. Ini sikit sebanyak lah apa yang apa yang cikgu, saya rasa macam saya nak kongsi dengan rakan-rakan guru supaya semua orang, saya ni dulu bukan semua budak masuk kelas saya ada yang tak masuk, saya pun ada pernah duduk seorang-seorang, tapi saya tak pernah lah update dekat FB kan. Tapi macam mana, saya rasa tau macam mana cikgu tu, saya rasa sedihnya sebab saya pun pernah ada. Jadi sebab itu cikgu apabila apabila stop sharing. Sebab tu saya sangat macam rasa lah apa perasaan cikgu tu, apa yang dia rasa, cikgu tu rasa bila student tak masuk. Jadi kita tak nak seorang-seorang klik-klik, kita buat bahan kan, tak tidur malam. Sebab saya tahu masa PDPR ni cikgu kerja lebih. Betul lah Cikgu Yusof, kita kerja lebih. Kita buat slide, kita buat itu, buat ini, tapi student ni. Jadi sebab tu kita letakkan ni. Sebab sebagai pembimbing, kita mungkinlah kita boleh hantar mesej, hai kenapa tak jawab lagi. Contoh kan. Dia sebenarnya konsep dia adalah link. Pelbagai link satu, one stop center untuk semua orang. Okay, tahun ni silibus baru kan, macam saya sejarah silibus baru. Okay, kalau saya buat yang tahun lepas punya form 4, tahun ni saya upgrade. Contoh tadi saya upgrade, letak bagi ada link kehadiran. Saya buat macam bagi ada bagi ada cara dia orang nak masuk. Padahal sebenarnya tak ada apa pun. Cuma gambar, warna, itu memainkan peranan. Okay, so ada juga rakan-rakan guru yang ada yang PM tanya, I'm free untuk ni. Ada yang minta, Cima tolong edit Sat, kenapa dia punya ni sengit. So saya cakap, okay share link. Cikgu boleh share link. Tapi cikgu nak share link kena hati-hati cikgu. Cikgu jangan bagi semua orang jadi editor. Habis cikgu. Nanti dia tukar. Contoh kan, Cikgu Yusof dah buat lawa-lawa ni, saya edit, buang gambar dia, saya letak gambar saya kat situ. Dah masalah kan. So bila kita nak share tu, yang paling penting tu view je. Kita bagi orang view saja. Okay. So ada banyak cara, banyak method yang boleh kita how to say untuk kita sama-sama lah. Sekarang ni norma baharu, kita suka ke, kita tak suka ke, so at least kita boleh bantu. Inilah salah satu cara lah. Okay, mulai PGPC boleh, pengurusan panitia boleh, buku teks, sekolah saya buat untuk buku teks. Buku teks tu memang awesome lah sebab masa tu kan kita tak boleh pergi sekolah, kami kan zon merah kan, petani pertama selalu zon merah. Zon merah jadi macam nak keluar, jadi kita bagi saja link. Jadi student tak ada lagi alasan nak, kita tak ada buku teks cikgu, tak boleh buat. So tak ada. So itu contohlah. Ada pelbagai, ada rakan-rakan guru saya lagi pelbagai, ada macam-macam yang mereka buatlah dengan Hyperdog ni. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya, saya akan cubalah merungkai sikit. Nak kata saya hebat tak? Saya punya ilmu sangat sikit. Tadi last minute Cikgu Yusof ada cakap, Sima apa kata? Jangan. Tak boleh, sebab apa, saya ni seorang yang macam saya perlu masa untuk adapt. Sebab saya punya IT bukan hanya orang yang tahu saya betul-betul tahu. Sebab saya seorang yang sangat traditional. Saya chalk and talk. Saya suka benda tu. Yang ni adalah new venture yang saya buat. Dan saya rasakan sangat simple. Kita boleh buat yang simple dulu. Cikgu mula dengan yang simple. Cikgu boleh buat 2-3 orang. Cikgu boleh share. Yang best ni kita boleh share. Itulah cikgu. Okay. So saya terbuka kalau ada soalan boleh tanya.
Okey baik Cikgu Shima. Sekarang ni kan tengah viral orang tentang MyLink kan. MyLink.la tu kan. So mungkin cikgu ni apa bezanya MyLink.la tu dengan HyperDoc? Okey. Silakan. Okey. Apa beza MyLink dengan HyperDoc? Okey, MyLink tu dia menyenaraikan semua link. Contohnya kan bila kita klik kan, dia dekat situ sebenarnya bagus juga. Sebenarnya dia tak nak bagi banyak-banyak link dekat budak. So budak pening nak hantar one stop center, tapi dia contohnya kalau macam katakanlah saya ada channel, contoh saya bagi contoh channel saya dekat YouTube kan, saya letak channel saya kat YouTube, Shima Nawawi. Cikgu Shima contoh channel saya letak link saya kat situ, saya suruh budak pergi. So katakanlah dia tekan, dia akan keluar semua video-video yang saya buat. Kadang-kadang student kita ni, kalau student yang IQ-nya tinggi, ada student yang perlu yang perlahan sikit. Jadi sebab itu kalau student yang cepat ni cikgu tak ada masalah, dia boleh cari sendiri, dia boleh scroll sendiri. Ini student-student yang kita ada yang average, kita ada yang nak tekan pun susah, kita kena bimbing dulu. So saya lebih suka MyLink tu best, saya belum try lagi tapi saya ada tengok lah 2-3 hari ni ramai rakan-rakan guru semua update MyLink. Saya belum try lagi. Ada orang kata sama je macam HyperDoc. Tapi saya belum try, tapi saya ada tengok lah beberapa rakan guru punya, saya tekan-tekan tu. So saya nampak lah dia punya ni. Cuma bezanya macam HyperDoc ni dia macam kita dah kecilkan skop. Contoh saya nak ajar Malayan Union ni, minggu ni cikgu nak ajar Malayan Union. So pelajar saya memang tahu Malayan Union dia kat sini. Dia tak akan jumpa PTM. Jadi kan dia confuse kan PTM 1948 dengan 1957. Kau macam mana kan? So mana kata kita dia tahulah, dia tahu mana kata so dekat link ni semua yang berkaitan dengan PTM. Mana kata kita dah guide, bukan kita tak nak dia orang explore. Dia orang boleh explore. Kalau student-student yang mahir, okey cikgu. Yang ni student saya average. Jadi saya buat adalah untuk student saya. Saya bermula dengan student saya yang average, jadi saya perlu bimbing mereka. Tapi itulah saya rasa. Terima kasih Cikgu Shima. Ada soalan? Ada rekan-rekan kalau nak tanya soalan ke, okey. Untuk makluman semua bahan-bahan yang ni Cikgu Shima dapat dalam bentuk PDF, dah ada pada description tu. Kita boleh tengok balik video ni kalau tak faham, patut samping dengan HyperDoc bahan yang diedarkan, okey, dekat description tu boleh masuk. Dan jangan lupa tekan like, butang subscribe, like dan share. Semoga ianya bermanfaat. Dan mungkin ada yang setengah ada yang dah daftar tu CJ dah terima cepat. Terima kasih Puan Anis, CJ dah masuk. Dan saya dah apply untuk rakan-rakan. Contoh kan saya buat Sokratif kan, bila Sokratif tu ada masuk ramai 600 orang student masuk. So saya analisis, sistem dah analisis setiap individu kan. So kalau kita nak masuk dalam satu folder saja, hantar terus budak banyak. So saya simpan dalam drive saya. So nanti budak boleh tengok je. Kita bagi drive, lepas tu budak tengok pada situ je. Dan dia tak memberatkan telefon kan. Pelajar pun tak berat, dia terus masuk ke drive kita dan memudahkan pengurusan kita lah. Dan kepada rakan-rakan, masih ada lagi 494 orang. Jom kita sama-sama doakan kejayaan Cikgu Shima nanti dalam penilaian guru cemerlang. Okay, insyaAllah kita doakan kejayaannya. Semoga dia dapat memang dah layak pun bagi saya kan, dengan keterlibatan di peringkat kebangsaan macam ni. So kita doakan kejayaan Cikgu Shima dalam penilaian bersama dengan saya lah, saya pun terlibat juga. Doakanlah kami berdua dalam penilaian guru cemerlang. InsyaAllah kami sentiasa membantu rakan-rakan guru. Baik, kalau ada nak tanya, maaf tanya, ada link SPL KPM? Ada. Cikgu tengok pada tu, pada di atas sekali description tu, Puan Anis dah letak dah pin dah. Cikgu tengok pada pin di atas tu, Puan Anis dah letak. Okey, ingatlah 10 minit saja. 10 minit aja, lepas tu tutup. Hai bye bye. Minta maaf tak ni dah sebab banyak Puan Anis alhamdulillah. Okey, masuk banyak. Okey, ada lagi yang nak tanya? Okey. Alright. Kalau tak ada apa, tak ada rekod tak ada soalan. So maknanya kalau dah faham dah tu, maksudnya dia orang dah faham dah Cikgu Shima dah faham dah tentang apa itu HyperDoc daripada awal tadi kan, tak tahu, first time dengar kan. So kalau kita buat Mentimeter balik, rasanya kita dapat boleh.
Okey rakan-rakan, okey kita buat Mentimeter balik, boleh tak ada masalah? Kalau kita buat Mentimeter balik rasanya boleh lain jawapan dia kan, tadi tak tahu. Okey. Boleh. Sebab saya keterujaan saya, kenapa saya memang tak buat hyperdoc perniagaan lagi. Saya ajar 2 subjek cikgu. Saya ajar perniagaan, saya ajar sejarah. Walaupun saya jurulatih utama sejarah kan. Okey. Apa yang menariknya, sebab sejarah ni ramai cikgu-cikgu kita yang baik, pemurah. Contoh macam Cikgu Ruainun dia buat nota. Kita tak payahlah susah-susah, ambil je lah nota dia. Okey, macam buku. Kenapa saya, nanti bukanlah saya nak mempromote sebab Cikgu Yusof panggil saya pakai buku Cikgu Yusof. Tak. Sebelum ni pun memang, sebelum ni saya memang pakai buku. Okey, sebab saya suka. Okey. So ada sebab lah. Okey. Buku, contoh masa mula-mula saya buat hyperdoc saya yang mula-mula, tidak ada penilaian. Contoh bila nak collect data, orang tanya macam seolah-olah macam syok sendiri je. Kita syok sendiri kan, kita buat tak ada. Macam mana kita menilai student kita. Jadi sebab itu saya masukkan latihan, sebab tu saya masukkan quizzes, saya masukkan Google Form. Tu terpulang cikgu ikut kreativiti cikgu kat situ. Tapi idea dia is link. Okay. Sebab mula-mula saya punya memang sekadar untuk PDP saja. Yelah awal-awal kan tak pandai lagi. Lepas tu bila saya pergi kepada, bila saya start buat presentation, so saya mendapat feedback daripada rakan-rakan guru. Lepas tu saya pula, Puan Bat saya pun cakap, Cima macam mana ni? Tak ada data, nanti kita nak collect data macam mana? Macam kita nak tahu pelajar kita faham ke tidak lepas kita ajar ni kan? So, okay. So tu yang masukkan quizzes. So saya honestly saya cakap, nota saya tak buat, quizzes saya tak buat, Google Form saya tak buat. Ni semua rakan-rakan guru. Terima kasih sangat-sangat. Masa saya cakap lah toke-toke dia. Kalau macam YouTube nak ajar kan, saya ambil YouTube Cikgu Yusof, dia selalu keluar dekat YouTube. Nanti selalu ajar malam-malam kan. Saya ambil je lah link dia. Cikgu Gani. So ini antara orang kata toke-toke hebat lah saya rasa. Bagi saya memang ikon-ikon hebat ni, kenapa kita nak sia-siakan bahan diorang. So kita letakkan semua, cari semua, letak satu, cikgu boleh pakai banyak kali. So itu saja. Kita guide student kita mengikut kita punya, student saya tak sama dengan student Cikgu Yusof. Student saya mungkin lagi teruk, ataupun mungkin lagi hebat. Kita tahu kan, sekolah-sekolah hebat mungkin, sekolah-sekolah yang ni mungkin tak sesuai, mungkin diorang ada yang mekanisme lain. Tapi yang ni one stop center yang saya rasa boleh apply untuk banyak subjek. Please cikgu, cubalah cikgu. Kalau apa nak tanya, cikgu ada kan dalam group easy kan, cikgu tanya je, nanti saya baca kat situ. Saya akan cuba jawab ataupun boleh je cari, nanti saya akan cuba bantu cikgu semua. Sebab ilmu ni kita kena share. So saya nak kalau boleh tu ramai lagi orang, ramai lagi yang kita nak jaga hati lah. Sebenarnya saya memang perkataan yang sesuai adalah menjaga hati lah. Sebab lama lagi saya nak berkhidmat. Okay. Sebenarnya saya lagi tua daripada Cikgu Yusof. Saya lagi lama, dia lagi lama berkhidmat, saya bawah sikit. Okay. Saya lagi tua sebenarnya. Tapi saya nak ramai kakak-kakak, ramai saja yang rakan-rakan saya yang macam saya boleh cakap JU Selangor sebab saya kenal diorang kan. So mereka sangat proaktif, berkongsi bahan. So bila kita buat, kita boleh kongsi. Contoh saya buat, kadang-kadang saya malu nak share. Saya malu nak share. Kadang-kadang saya buat untuk pelajar saya saja. Okay, ada yang bahan-bahan best, mungkin Cikgu Yusof buat lepas ni, dia boleh share. So ramai lagi. So maknanya kata satu boleh dapat untuk macam yang saya cakap lah, yang untuk kertas satu saya yang tahun lepas yang saya buat tu, boleh kata kita share dekat dalam group guru Malaysia tu kan, dekat group student. So kalau student pakai, pahala berpanjangan untuk semua orang. So JPM Perak dapat, cikgu-cikgu yang hebat ni semua dapat. Semua kita berkongsi. Okay? So saya harap sangat cikgu-cikgu semua cuba. Jangan tak cuba cikgu, jangan simpan ilmu ni, kita jangan simpan, kita cuba. InsyaAllah boleh bantu kita. Okay? Kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa, saya minta maaf. Okay, saya doakan semua rakan-rakan guru berjaya menghasilkan hyperdoc. Kalau berjaya tu share lah dengan saya. Saya nak tengok jugalah hasilnya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Cikgu Shima, atas permintaan Cikgu Shima, saya masuk ni balik ya. Saya buat share balik.
Kita share balik, kita tengok kalau kita buat Mentimeter tu apa hasilnya. Okay. Baik, kepada rakan-rakan guru, cikgu masuk balik dekat menti.com. Okay, last menti.com, cikgu masuk kod dia 9250. Okay, tadi saya gelak tadi sebab pengetua saya komen. Alhamdulillah Puan Aziza, pengetua saya pun support. Okay, bengkel 9250 1049. Okay, so cikgu komen dekat situ. Apakah yang cikgu dapat daripada bengkel? Apakah yang cikgu dapat daripada bengkel kita pada hari ini? Okay, berkaitan dengan pembentangan daripada yang awal tadi kan, tak faham, first time dengar dan sebagainya. So cikgu boleh tengok di situ. Okay, minta cikgu komen. Dia punya kod dia, cikgu masuk je menti.com. Okay, terima kasih. Apakah yang cikgu dapat? Yang sebelum ni yang cikgu tak jelas ke? Okay. Tadi kan first time dengar. Okay, tadi first time dengar. Awesome, mantul. Mantul. One stop center. Okay. Baru 2 orang komen. Memudahkan PDP, terima kasih. Senang kongsi bahan. Okay, ilmu yang sangat berguna. Awesome. Okay, right. Okay. Ini pun juga rakan-rakan guru kita boleh gunakan sebagai kita punya refleksi kan. Tadi kita buat percapaian minda kan. Contoh kalau kelas saya kan, contoh kelas saya tanya dulu apakah yang pelajar faham tentang satu tajuk. Lepas tu kita buka, kita buat brainstorming kan dengan dia kan. So at the end kita buat rumusan. Ini salah satu aktiviti yang kita boleh buat dalam fasa PDPR yang berpusatkan murid. Okay, dah satu aktiviti yang berpusatkan murid. Yang ni pun boleh letak dekat refleksi kan, kita ada link kan. Ya, betul. Mentimeter, so cikgu ambil ni, cikgu buat sebelum, apa yang kita tahu sebelum. So contohnya pelajar tu apa dia punya ni. Lepas tu feedback dia ke selepas dia complete ni, selepas dia belajar tajuk ni apa. Sebelum, selepas. Yang ni pun boleh letak dekat Hyperdoc cikgu. So hari ni saya pun belajar baru menti.com, mentimeter.com. Dia kita nak masuk dekat Mentimeter, tetapi kalau pelajar nak masuk ke cikgu komen kena masuk menti.com. Kalau Mentimeter tu kita nak create, kalau menti.com tu nak respon. So at least ada dekat situ. So macam secara tak langsung cikgu hari ni yang ni kita boleh buat untuk kita punya intro. So kita boleh letak juga dekat kita punya salah satu kita punya petak tu. So ni idea jugalah. Terima kasih Cikgu Yusof. Dapatlah idea untuk pencerapan nanti. Okay. Pencerapan. Alright. Macam dah lain je kita punya dapatan ni sebelum dan selepas. Alhamdulillah. Tadi dah boleh faham. Saya berjaya. Okey, Cikgu Shima tu dah ada cikgu komen tu. Saya dah berjaya buat. Alhamdulillah. Okey. Dapat sangat mengujakan, sangat menarik. One stop center. I love it all. Okey. Baik. Alhamdulillah atas respon rakan-rakan. So InsyaAllah nanti Puan Anis akan komen lah untuk bengkel kita yang seterusnya bagaimana SOP-nya kan. Okay, so itu sahaja cikgu. Kalau dari saya ucapkan jutaan terima kasih di atas respon rakan-rakan guru ada 500 lebih pada hari ini. Cikgu Rohaiza baru dapat buat separuh je. Tak apa, kita dalam sejam setengah dah boleh buat separuh dah kan. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil cikgu buat. Alhamdulillah, tahniah. Okay, so itu sahaja dari saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Di atas bengkel pada hari ini, saya doakan rakan-rakan guru dalam talian, Cikgu Shima, Cikgu Anis dalam keadaan sihat sejahtera, dimudahkan, kita dijauhi daripada wabak penyakit. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Saya cuba mencari rakan-rakan yang boleh berkongsikan amalan-amalan baik dalam PDPC. InsyaAllah saya cuba tengah mendapatkan lagi rakan-rakan, beberapa orang rakan yang boleh kita ketengahkan yang untuk kita perkasakan subjek kita, tak kira lah subjek apa-apa pun, insyaAllah. Okay, itu saja dari saya. Cikgu Shima, nak bagi apa-apa? Nak tak ada apa-apa dah. Saya rasa saya dah hilangkan nervous saya yang ketar-ketar tadi kan. So saya rasa, saya harap kalau cikgu boleh hasilkan, macam tadi ada yang berjaya tu, memang terbaik lah. Kongsi sampai pandai saya berjaya lah ni. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu. Terima kasih kepada Puan Anis kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru tentang Hyperdoc.
Okey, inovasi HyperDoc pertama dalam PDPR. Okey, terima kasih. Ada kesempatan insya-Allah kita jumpa lagi. Okey, terima kasih. Okey. Doakan kami Assalamualaikum. kejayaan kami berdua. Okey, terima kasih Puan Anis, silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Shima dan Cikgu Yusof atas kesudian meluangkan masa dan atas perkongsian yang cukup menarik dan bermakna tadilah ya. Bila kita tengok yang sebelum dan selepas tu lain jawapan dia kan. Jadi ada orang kata kita punya kejadian murid tu insya-Allah lah akan berlaku lah di situ sebab cikgu kita dah berjaya ya untuk membuat sesuatu yang baru ya, itu yang penting tu. Dan insya-Allah juga Cikgu Yusof dan Cikgu Shima dipermudahkan untuk urusan mendapat guru cemerlang insya-Allah. Dan saya berharap dengan inovasi PDP ini diharapkan akan lebih menarik minat murid kita untuk menyertai PDPR kita ya selama 25 hari dan lepas 3 hari ada lagi 22 hari. Di PPSH kita panggil dia 25 hari PDPR 25 hari mencintai ilmu. Itu dia punya tagline dia kan. Okey, untuk makluman semua ya. Tadi yang telah mengisi kehadiran dah dapat CJ, tapi yang belum dapat saya akan bagi selewat-lewatnya esok lah. Bukan apa cikgu, ada tadi yang isi sampai 5 kali. Nanti kan 5 kali pula CJ dia dapat. Jadi saya nak kena filter balik. 1 kali saja isi akan dapat terus CJ dia. Jangan risau, saya akan bagi CJ lah. Dan saya akan key in untuk dalam PRC dalam SPI KPM. InsyaAllah juga selepas ini ada banyak lagi perkongsian dari USCP PPD Hulu Perak. Lepas tu jangan lupa like, subscribe, share dan tekan bell button untuk mendapat notifikasi mengenai program-program terbaru dari USCP PPD Hulu Perak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Yusof sebab sekarang ni saya panggil Cikgu Yusof the Yusof Impact. Kenapa? Sebab Cikgu Yusof telah menaikkan saya punya jumlah subscriber. Ramai sangat orang yang masuk, sama sangat yang view, sama sangat yang like dan subscribe lah saya punya program kita. Ramai sangat orang yang masuk. Okey, saya rasa setakat itu saja. Tak ada apa-apa lagi daripada Cikgu Yusof dan Cikgu Shima? Okey, kalau ada program terbaru kami akan sampaikanlah melalui channel USCP PPD Hulu Perak. Dan bila saya tengok Cikgu Yusof dengan Cikgu Shima buat ni, saya rasa macam saya sendiri saya nak buat nanti. Saya akan buat satu program. Selepas ini kita akan buat setiap hari Sabtu lah ya. Setiap hari Sabtu mungkin pagi ataupun petang. Saya akan buat satu program pada hari Sabtu ini. Jadi nantikan program daripada saya akan sampaikan sendiri. Kalau bagaimanapun saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada semua dan syabasnya kepada semua peserta kerana berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Maksud saya berani untuk mahu ada kemahuan untuk menerima sesuatu yang baru ya. Kita nak tak nak berada di takut yang lama lagi. Baik, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.